Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar semua hari ni? Mudah-mudahan semuanya sihat selalu. Minggu lepas kita telah pun mempelajari tajuk dalam pelajaran fiqh, tajuk jenayat, di mana kita telah pun mempelajari pengertian jenayat, jenis-jenis dan hukuman jenayat, dan juga kita telah pun mempelajari dua hukuman dalam syariah ini, iaitu hukuman minum arak dan hukuman zina. Hukuman minum arak ini Ustaz ulang sekejap ya. Hukuman minum arak ni, apa dia punya hukumannya? Pertama, dia berdosa besar. Kemudian dia akan dihukum sebanyak 40 kali sebatan. Manakala untuk hukuman orang yang berzina, ada dua kategori. Pertama, kalau orang tu dia belum kahwin, hukumannya 100 kali sebatan. Kalau dia telah pun berkahwin, dia ada isteri yang halal untuknya, tetapi dia berzina juga, maka hukumnya amat berat, iaitu direjam dengan batu sehingga mati. Hari ini kita teruskan pelajaran hukuman yang seterusnya, iaitu hukuman liwat, muka surat 60. Liwat ni Ustaz baca maksud dia. Liwat ialah melakukan persetubuhan di dubur, di tempat buang air besar, sama ada dubur lelaki atau dubur perempuan, walaupun dubur isteri sendiri atau dubur haiwan. Nampak tak? Hukuman dia apa pula? Hukuman dia perbuatan liwat bagi orang yang belum berkahwin, iaitu bukan muhsan, hukumannya 100 kali sebatan dan buang negeri selama setahun. Ini bagi orang yang belum berkahwin. 100 sebatan, and then dia tidak boleh duduk dekat negeri tu. Dia kena duduk mungkin dekat negeri lain ataupun negara lain. Manakala yang sudah berkahwin, iaitu muhsan, direjam sehingga mati. Suami yang meliwat isterinya akan dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ni apa? Hukuman daripada pemerintah. Undang-undang yang pemerintah buat. Government buat, kerajaan buat. Kalau kerajaan kata siapa yang meliwat isterinya, maka hendaklah disebat 50 kali contohnya kan. Kenalah. Ataupun kerajaan kata siapa yang meliwat isterinya kena bayar RM100,000 denda dia. Kenalah. Itulah yang dimaksudkan dengan ta'zir, kerajaan yang buat. Hukuman mencuri pula. Perbuatan mencuri hukumnya potong pergelangan tangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan keduanya sebagai satu balasan dengan sebab apa yang telah keduanya usahakan, iaitu yang dicuri tu, perbuatan mencuri. Juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Untuk hukuman mencuri ni, potong pergelangan tangan. Pergelangan tangan, bukan tangan tau, pergelangan tangan. Kita tengok ayat Al-Quran yang pertama dia kata was-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Kenapa Allah tak sebut pencuri perempuan dahulu baru pencuri lelaki? Kerana kebiasaannya mencuri ni perangai orang lelaki. Suka mencuri ni perangai lelaki. Tetapi kalau perempuan mencuri, itu agak ganjil dan pelik. Mencuri ni sangat jelek, tidak bagus dan sangat dipandang hina. Kalau perempuan buat, lagi bertambah hina. Lelaki buat memang hina, tetapi lelaki ni perangai dia memang gitu.
lelaki yang perempuan ni, lelaki ni mencuri dia lebih sikit. Tapi kalau perempuan mencuri, Masya Allah, teruk sangat. Jadi elakkan perbuatan ini. Kemudian hukuman yang ketiga, hukuman merompak ataupun menyamun. Ya, dia ada 3 kategori muka surat 61. Pertama, perbuatan merompak dan membunuh mangsa. Maksudnya dia masuk rumah orang, dia nampak orang tu, dahlah dia ambil harta, kemudian dia membunuh orang dalam rumah tu. Apa hukuman dia? Dibunuh dan disalib. Siapa yang menjatuhkan hukuman ni? Kerajaan. Kita jangan pandai-pandai buat. Ini semuanya isu kerajaan punya. Hukuman dia apa? Dibunuh dan disalib. Yang kedua, perbuatan membunuh mangsa tanpa mengambil harta. Dia masuk rumah orang, dia nak merompak, dia dah nampak orang dah, dia punyalah takut, dia bunuh orang tu, tapi harta dia tak sempat nak ambil, dia lagi cabut. Hukumannya apa? Dibunuh sahaja tanpa disalib. Kerana dibunuh, kerana apa dibunuh? Kerana dia mengambil nyawa orang. Dia telah pun nyawa tu, dia telah mencabut nyawa orang lain. Seumpama dia mencabut nyawa orang lain. Yang ketiga, perbuatan mengambil harta mangsa tanpa membunuh. Dia masuk rumah orang tu, nak merompak. Waktu dia merompak, ada pula orang dalam rumah tu. Dia ambil harta, dia bergelut lah, bukan bergaduh, dia lawan dengan orang dalam rumah tu. Orang dalam rumah tu tak mati, selamat. And then yang penyamun ni dia buat apa? Dia hanya ambil harta, lepas tu dia cabut lari. Hukumannya apa pula? Hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Tangan kanan potong, kaki kiri potong, bersilang, secara bersilang. Itulah hukuman yang Allah telah tetapkan kepada orang ini. Okey, hari ni kita belajar 3 hukum. Pertama, hukum liwat. Hukum liwat ni sama ada LGBT lah, senang ceritanya. Gay tu lah, sama ada kepada manusia ataupun haiwan. Semuanya dosa besar. Pertama, hukuman liwat. Kedua, hukuman mencuri. Dan ketiga, hukuman merompak pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Assalamualaikum.